Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sara Yunis binti Sarudin, 07 DKS 18F1056. Tajuk projek kami ialah Kajian Kosher Lightweight. Antara isi kandungan dalam pembentangan ini, pengenalan, metodologi kajian, dapatan hasil, perbincangan dan cadangan, dan kesimpulan. Abstrak untuk kajian ini, penghasilan novan konkret dengan penggantian sebahagian agregat kasar dalam skala 0, 20, 40 dan 60%. Kajian ini membuat inisiatif untuk mengurangkan penggunaan agregat dalam bancuan konkret. Di samping itu, ia dapat mengurangkan penggunaan sumber mineral, menjimatkan kos bahan mentah, dan mengurangkan pembaziran sumber semula jadi. Dalam kajian projek ini, campuran bancuan novan konkret sebahagian agregat kasar digantikan kepada tempurung kelapa. Bancuan novan konkret hanya diperbuat daripada air, simen, batu dan tempurung kelapa. Dan masalah untuk kajian ini. Yang pertama, sumber mineral seperti batu igneous, enapan dan metamorfosis semakin berkurangan di Malaysia. Sumber daripada Jabatan Geological Malaysia. Kedua, kos bahan mentah agregat semakin mahal, sumber daripada CIDB. Ketiga, masalah bahan semula jadi agregat kasar yang sukar didapati dan semakin berkurangan, sumber daripada syarikat Hapseng Sun dan Berhad. Dan masalah yang terakhir, pembaziran sumber tempurung kelapa telah menyebabkan pencemaran pada alam sekitar. Sumber ini daripada Jabatan Pertanian Negeri Sabah. Objektif kajian kami ialah menghasilkan bancuan konkret tanpa pasir daripada penggantian sebahagian bahan agregat kasar kepada tempurung kelapa. Kedua, menentukan sifat-sifat fizikal dan kimia tempurung kelapa sebagai penggantian bahan agregat kasar. Dan yang terakhir, menentukan tahap kekuatan konkret tanpa pasir. Nama saya Nur Awatif binti Abdul Latif, kad matriks 07D KL18F1022. Metodologi kajian. Tempurung kelapa dikeringkan di bawah matahari selama 6 jam, selepas itu dipecahkan menggunakan tukul. Kemudiannya diayak dalam lingkungan saiz 4.7 hingga 20 mm. Uji kaji flakiness index dikenakan pada batu dan tempurung kelapa. Bahan yang tertahan pada ayakan kemudiannya ditimbang. Tempurung kelapa tersebut direndam selama 4 jam supaya permukaan tekstur licin tanpa sebarang sabut. Kemudiannya ditapis sebelum digunakan dalam bancuan novan konkret. Nisbah bancuan konkret 1:5 dengan agregat 0%, 20%, 40% dan 60% kosher. Memadatkan bancuan dalam acuan cube. Selepas 24 jam, acuan dibuka dan cube-cube tersebut ditimbang. Selepas itu direndam selama 7, 14 dan 28 hari. Cube yang direndam mengikut tempoh hari ditimbang dan ujian ketumpatan dan kadar resapan air dilakukan. Kemudiannya diikuti ujian mampatan dijalankan dan data yang diperolehi direkodkan. Saya Nur Hamiza binti Tiga akan menerangkan tentang data dan analisis daripada kajian ini. Berdasarkan graf taburan saiz tempurung kelapa yang telah diplotkan menggunakan data daripada ujian kekepingan iaitu flakiness index, kita dapat lihat bahawa kebanyakan taburan saiz bagi tempurung kelapa adalah yang berukuran 7.1 mm dan ke atas. Seterusnya, graf purata ketumpatan menunjukkan berlaku peningkatan ketumpatan selepas proses pengawetan iaitu sebanyak 267 kg per m3 pada sampel 20% hari ke-7, 400 kg per m3 pada sampel 60% hari ke-14 dan 400 kg per m3 pada sampel 60% hari ke-28. Berdasarkan graf purata kadar resapan air pula, terdapat 4 sampel yang mempunyai peratusan kadar resapan air, iaitu sebanyak 33.33% kadar resapan air pada sampel 20% hari ke-7 dan 60% hari ke-14. Sebanyak 8.33% kadar resapan air pada sampel 40% hari ke-28 dan 22.22% kadar resapan air pada sampel 60% hari ke-28. Akhir sekali, pada graf purata kekuatan mampatan, kita dapat simpulkan bahawa sampel 40% menunjukkan peningkatan kekuatan mampatan yang paling ketara sekali, bermula dengan 6.53 kN pada hari ke-7, meningkat kepada 9.83 kN pada hari ke-14 dan terakhir meningkat kepada 12.44 kN pada hari ke-28. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Awada binti Abdul Latif, 07 DK18F1020.
Kesimpulannya, bajuan konkrit dengan sebahagian tempurung kelapa sebagai agregat dalam konkrit tanpa pasir berjaya dihasilkan dengan nisbah 1:5. Walau bagaimanapun, di Cube 40% dan 60% kosyai nisbah simen ditambah disebabkan tempurung kelapa menyerap simen dan ikatan antara bancuan lemah. Oleh itu, penambahan nisbah simen mempengaruhi kekuatan mampatan Cube tersebut. Sifat fizikal tempurung kelapa yang kurang tumpat dapat menghasilkan konkrit lebih ringan berbanding konkrit terkawal. Keputusan ujian mampatan yang diperoleh daripada konkrit tanpa pasir menggunakan tempurung kelapa mempunyai bacaan yang baik berbanding konkrit terkawal. Hal ini terbukti kerana di Cube 40% kurang mengalami retakan ketika ujian mampatan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.